Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya rasa kita boleh mulakan kursus kita pada hari ini. Okey. Jadi pertama sekali minta tuan-puan daftar dulu kehadiran. Okey, jadi kehadiran ni sebelum masuk untuk kehadiran tu tuan-puan kena login dalam akaun Microsoft 365 tuan-puan. Barulah tuan-puan boleh mendaftarlah secara sah gitu. Terus ke slide seterusnya. Okey, sebelum kita bermula macam biasa, pastikan mikrofon tuan-puan tu mute. Kalau tak dia akan mengganggulah. Okey. Kemudian kalau boleh jangan chatting sebab bila chatting nanti maklumat-maklumat yang disampaikan pada bahagian chat tu dia akan ketinggalan. Kemudian kalau boleh tidak multitasking lah sebab khuatir kalau tuan-puan multitasking tuan-puan akan terklik button yang tidak sepatutnya. Takut terstop recording ke sebab kursus kita ni saya tengah record dan saya tengah buat live di Facebook. Jadi bila tuan-puan multitasking tu takut tersalah klik, terstop, terremove saya, termute saya. Jadi akan mengganggu kelancaran kursus kita lah. Jadi hati-hatilah untuk klik. Sebab dalam tempoh kita bermula ni pun ada yang cuba kontrol presentation saya kan. Ada yang dah termute saya. Jadi hati-hatilah untuk klik seterusnya minta jasa baik tuan-puan untuk tidak stop ataupun start recording. Sebab yang sesi yang lepas ada yang telah stop recording. Jadi ada beberapa ketika kursus yang lepas tu tidak dirakamkan. Jadi sayanglah saya dah bercakap lebih pada 2 jam tapi tak terakam. Sekurangnya kalau 2 jam tu dirakamkan, kita boleh upload di media sosial dan boleh gunakan untuk rujukan kita akan datang. Okey, ni penting juga tidak share ataupun control screen. Khuatir kalau tuan-puan ter-share bahan-bahan yang tidak sepatutnya. Okey. Dan tidak mute all participant lah. Jadi bila tuan-puan mute all participant dengan saya sekali termute. Okey, pada akhir kursus ni tuan-puan akan dapat yang pertama mengetahui sebab dan kelebihan WhatsApp sebagai medium penyampaian PNP. Sebab apa kita nak guna WhatsApp nanti kita akan cerita. Yang kedua, mengetahui kaedah pembelajaran ataupun step-step ataupun perkara do and don'ts yang kita boleh buat semasa menggunakan WhatsApp. Yang ketiga, cara untuk menyediakan bahan PNP yang sesuai dengan nature ataupun sifat WhatsApp. Jadi saya sebut WhatsApp je lah. Sepatutnya sebutannya WhatsApp. Tapi lidah saya dah sebut WhatsApp. Jadi kita sebut WhatsApp je lah. Okey, jadi kenapa WhatsApp ataupun WhatsApp? Okey, jadi mengikut statistik daripada SKMM, pada tahun 2018, SKMM ni, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ni, dia akan buat kajian mengenai penggunaan internet setiap 2 tahun. Jadi pada tahun 2018 dia buat kajian. 2020 tak buat lagi lah sebab belum habis tahun 2020. Jadi yang paling hampir 2018. Dia kata pada 2018 pengguna internet di Malaysia adalah seramai 28.7 million. Penduduk Malaysia lebih kurang 35 million. Jadi yang lebih tu mungkin kanak-kanak lah kot. Bayi kan. Orang yang tua kan. Jadi maknanya pengguna internet di Malaysia ni agak ramai. Dan 98.1 daripada 28.7% ni dia menggunakan WhatsApp. Tahu menggunakan WhatsApp, pernah menggunakan WhatsApp. Jadi penggunaan WhatsApp ni sangatlah meluas berbanding kalau kita tengok Telegram. Saingan pada WhatsApp 25% saja. Malah WeChat lagi tinggi penggunaannya daripada Telegram. Jadi mungkin kita boleh explore lah PNP menggunakan WeChat. Sebab mungkin budak-budak student-student kita ni mungkin ramai yang ada akaun WeChat. Okey. Jadi ini data yang perlu kita ambil kira lah sebab apa kita memilih untuk menggunakan WhatsApp sebagai medium PNP.
Jadi kenapa WhatsApp? Of course lah, dia senang guna. Dia ringan. Senang guna ni hingga kan ayah saya di kampung umur dekat 70 tahun pun guna WhatsApp. Sebab apa? Dia belajar sekejap je. Kita tunjuk dalam 5 minit, 10 minit, oh tahu dah guna WhatsApp. Jadi senang guna WhatsApp ni. Dan ianya secara secara umumnya dia adalah percuma lah. Cuma data je lah. Kita kena kena gunakan data, sedikit data untuk menggunakan WhatsApp. Tapi data yang digunakan pun tak banyak. Malah banyak telco yang memberikan free data untuk penggunaan WhatsApp. Okay, dia sedia ada. Dalam telefon sedia ada. Ada setengah telefon tu bila kita on je telefon tu, beli telefon tu dia sedia ada dah WhatsApp. Dan dia menggunakan low bandwidth. Jadi data yang digunakan adalah rendah. Jadi minta tuan-puan cek mikrofon tuan-puan, takut ada yang tak mute sebab saya ada dengar suara-suara latar. Okey, terima kasih. Okey, jadi dia low bandwidth. Maksudnya dia penggunaan data dia tu rendah lah. Data-data ciput pun kita boleh jalan juga. Kalau kita punya telefon status age ataupun 3G pun boleh juga terima maklumat dan menerusi WhatsApp. Dan dia cepat dan kita boleh anggap dia sebagai real time lah. Maksudnya kita hantar, tak sampai beberapa second, penerima tu akan dapat notification. Dia sangat cepat dia transfer data tu. Dan kita boleh digunakan bila-bila masa lah. Kan? Sebab handphone ni biasa berada di tangan kita. Jadi kadang-kadang ada orang sampai masuk toilet pun bawa handphone. Kan? Pergi masjid pun bawa handphone kan. Jadi bila-bila masa saja. Kadang nak tidur pun handphone duduk sebelah. Gitu. Jadi senang. Maknanya WhatsApp ni kelebihan tu sangat banyak lah. Jadi data ni saya ambil daripada jurnal bawah ni. Jadi puan-puan boleh search lah untuk dapatkan dia punya maklumat lebih lanjut lah. Sebab penggunaan PNP dalam WhatsApp ni ramai dah orang buat jurnal, buat kajian. Jadi mungkin ada tuan-puan di PSMZA ni mungkin boleh buat kajian tersebut dalam konteks PSMZA lah. Okey, jadi bagaimana untuk kita gunakan WhatsApp bagi tujuan PNP? Okey. Jadi dia ada step-step dia, saya tak ingat. Saya mungkin ada dalam 8 step agaknya untuk menggunakan WhatsApp untuk PNP. Yang pertama sekali kita kena create group WhatsApp lah. Okey, kita create group WhatsApp khusus untuk kelas kita, untuk PNP kita. Okey, jadi cara nak buat ni saya rasa semua dah tahu kot cara nak buat group WhatsApp kan. Ke nak saya demo sikit cara nak buat group WhatsApp. Senyap je tu maksudnya okey lah kot. Oh semua mute. Oh bagus. Okey. Okey, jadi kalau saya tanya tu boleh respon. Boleh buka mikrofon tu lah. Okey, jadi saya demo sikit lah macam mana untuk kita gunakan WhatsApp untuk create group secara ringkas, tapi saya pakai versi WhatsApp web. Jadi untuk PNP adalah lebih baik untuk kita gunakan WhatsApp web. Sebab kita senang nak kontrol kita punya bahan PNP. Kita nak sampaikan bahan pun lebih mudah. Dan juga kita nak edit bahan PNP kita pun lebih mudah lah menggunakan WhatsApp web. Ataupun kita gunakan WhatsApp menggunakan komputer. Okay. Jadi untuk create group, kita boleh pergi kepada 3 titik. Tuan-puan pun ada juga di handphone. Dan klik saja new group. Okey. Kemudian kita masukkan satu nombor. Biasanya nombor ketua kelas lah. Nombor ketua kelas ataupun wakil kelas. Kita add dia. Okey, kemudian boleh bagi nama group. Kalau boleh official lah nama kan. Okey, creating group. Kemudian kita yang kedua, itu kita dah set group. Okey, kita dah create WhatsApp group WhatsApp. Kemudian kita jadikan kita punya ketua kelas tu sebagai admin.
Kita jadikan dia ketua kelas kita yang kita add tadi tu sebagai admin supaya dia boleh add kawan-kawan dia yang lain masuk dalam grup. Jadi caranya macam mana? Saya demo juga sikit. Okey, group info. Okey, kemudian kita klik nama nombor yang kita nak jadikan admin tu, klik make group admin. Okey, jadi kita minta ketua kelas kita, macam kes ni ketua kelas ni kita namakan dia sebagai iPhone ni, supaya dia add kawan-kawan dia masuk ke dalam grup ni. Okey. Okey, dalam slide ada dia punya cara dia. Yang saya dapatkan daripada daripada website WhatsApp. Jadi nanti slide ni saya akan share melalui email lah macam biasalah. Ataupun kalau kita rasa tak nak jadikan ketua kelas kita tu sebagai admin, kita boleh dapatkan link grup WhatsApp tu, kita bagi kepada ketua kelas dan suruh dia sebarkan kepada kawan-kawan kelas. Jadi macam mana kita nak dapatkan link grup WhatsApp kita tu? Okey. Jadi kita boleh klik dekat sini pada bahagian group info ni. Ataupun kalau tuan-puan pakai handphone, dia kena klik atas ni lah. Klik pada nama grup pada bahagian atas. Okey. Kemudian kita scroll bawah sikit, invite to group via link. Okey, jadi kita boleh copy link bagi pada student ataupun kita boleh send link via WhatsApp. Kita bagi pada ketua kelas. Bagi pada ketua kelas dia punya link dia. Jadi minta ketua kelas share link ni kepada kawan-kawan kelas dia yang lain. Jadi student akan terus masuk automatik dalam kelas tersebut. Contohnya macam saya buat baru ni untuk kursus Big Blue Button untuk esok. Okey, jadi saya partisipan yang masuk dalam WhatsApp group ni semuanya melalui link. Jadi itu dua kaedah lah. Dua kaedah untuk kita invite student dalam grup WhatsApp tersebut. Pertama, kita set ketua kelas sebagai admin. Kemudian kita minta dia add kawan-kawan dia masuk dalam grup. Okey, cara yang kedua, kita bagi link. Kadang-kadang kita tak percaya juga dengan ketua kelas kan. Jadi kita bagi link kepada ketua kelas, suruh dia sebarkan link tersebut kepada kawan-kawan kelas dia untuk masuk join ke dalam grup tersebut. Jadi kita kena pastikanlah kalau student kita ada 30 orang, jadi ahli grup tu ada 33 orang lah, termasuk kita lah seorang. Gitu. Okey, ini yang paling penting. Kita kena minta student untuk tukar nama profil dia tu kepada nama yang betul ataupun nama yang hampir betul. Nama penuh ataupun nama yang hampir penuh lah. Okey, macam ni. Ini dalam satu grup WhatsApp saya bersama pelajar. Jadi macam ni okey lah, nama dia Akmal. Memang dia punya nama pada Facebook pun Akmal juga. Pada WhatsApp tu nama profil dia adalah Akmal. Jadi okey lah, kita tahu lah, oh ini Akmal kan. Walaupun gambar profil dia tu lain. Bukan Akmal. Okey. Ataupun yang ni nama dia Yul. Yul ni siapa dah? Saya pun tak tahu. Yul. Ini lagi tak ada nama. Dia main dash-dash je. Kan. Jadi ni Weda. Weda mungkin nama panggilan di rumah kan. Jadi kita tak tahu nama betul dia. Jadi contohnya kalau nama dia Siti Nurhaliza kan, mungkin dia tulis Nurhaliza. Jadi kita tahu lah, oh ini Nurhaliza. Kan ini penting sebab kita kadang-kadang kita tak save semua student kita kan. Jadi kalau student kita ada 70 orang, 30 orang, jadi kalau nak save semua penuh memori kita kan. Jadi ni cara dia supaya apa? Supaya senang kita nak trace. Kita nak trace dia tengok atau tidak nota kita ataupun bila dia bertanya soalan kita tahu, oh ini Akmal yang tanya. Ini Siti yang tanya. Jadi kita tahu. Jadi ini penting minta pelajar untuk tukar nama profil dia dengan nama yang betul ataupun nama yang hampir betul. Dan amalan ni sepatutnya dia kena buat bila dia dah berinteraksi dengan masyarakat luar lah. Jadi kadang-kadang kita WhatsApp orang yang kita tidak kenali, orang tu tak tahu kita siapa kan. Jadi at least kita ada nama pada profil tersebut yang menggambarkan nama kita lah. Okey, seterusnya yang keempat,
Kena tetapkan peraturan grup. Jadi kita tak naklah grup kita tu jadi macam grup sembang kan. Kadang budak-budak kita ni kalau kita tak tegur, dia suka bersembang dalam grup tu kan. Jadi kita nak kawal supaya grup kita tu nampak macam kelas yang formal lah. Nampak macam membosankan, tapi itu adalah kaedah yang berkesan lah. Yang pertama, ini contoh yang kita boleh gunakan. Nanti slide ni saya akan bagi pada tuan puan, mungkin boleh copy untuk digunakan pada kelas tuan puan. Ini adalah grup rasmi untuk kelas bla 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 sesi. Kita buat pengenalan sikit lah. Semasa sesi PNP berlangsung, anda dilarang bertanyakan soalan atau berbual di dalam grup. Masa sesi PNP tu masa kita tengah upload nota. Kita upload nota, kita bagi teks, kita bagi audio, kita bagi video, kita bagi pautan. Jadi kita tak nak dia ganggu kita. Maksudnya tengah kita upload tu ditanya. Jadi kita punya PNP jadi macam terganggu lah. Jadi kita kena bagi satu masa supaya kita punya nota tu telah dihantar secara lengkap. Okey, jadi student ambil masa untuk baca. Selepas tu kita buka tempoh 5 minit, 10 minit untuk dia bertanya. Okey, kemudian ingatkan student untuk buat catatan atau save bahan PNP yang dibekalkan. Sebab sifat WhatsApp ni, jadi dia akan paparkan maklumat yang paling terkini. Jadi maklumat yang kendian tu dia akan duduk atas. Jadi mungkin setengah kita akan berfikir, tak apa nanti kita akan scroll cari lah. Tapi nak scroll cari tu kadang-kadang ambil masa. Jadi kita nasihatkan student untuk baca catatan sama macam dia pergi ke kelas. Kalau dia pergi ke kelas, dia dengar kita cakap, dia akan catat. Dia tengok kita conteng di papan putih, dia akan catat. Sama juga situasinya dalam WhatsApp. Dia kena catat. Dia kena catat apa yang nota yang diberi, nota ke video ke dan sebagainya lah. Ataupun dia save lah screenshot ke macam mana ke terpulang lah. Tapi dia kena ada satu kaedah untuk student tu merekod bahan PNP yang kita bagi. Soalan boleh ditanya, ni contohnya, soalan boleh ditanya apabila sesi soal jawab dibuka dengan reply pada mesej WhatsApp saya. Jadi ni kita bagi tahu student lah. Jadi kalau dia ada pertanyaan, contohnya ada satu nota tu, kita bagi satu nota tu ataupun satu pernyataan, dia tak faham pernyataan tersebut. Jadi dia boleh reply pada pernyataan tersebut. Jadi kita akan balas pernyataan berdasarkan reply yang tertentu. Kalau tak ditanya secara umum, kita tak tahu apa masalah dia kan. Jadi macam kalau dia reply pada certain nota, pada nota tertentu, kita tahulah masalah dia tu yang mana satu. Oh, laju kita punya kursus ni. Agak-agak pukul 11 lebih ni boleh habis ni. Okey, jadi selepas dia dah bertanya tu, last kali nak penutup, kita mungkin boleh galakkan sesi perbincangan. Jadi kita boleh open group dalam tempoh 10 minit ke 5 minit ke untuk dia berbincang sesama dia. Tapi hal PNP lah, bukan hal nak pergi makan kat mana kan. Nak online PUBG bila kan. Jadi tak perlulah benda-benda gitu kan. Jadi benda-benda yang berkaitan dengan subjek kita saja. Kita akan buka untuk perbincangan sesama dia. Tapi kita limitkan lah. Tak naklah perbincangan tu jadi berlarutan. Okey, tetapan untuk grup WhatsApp ni, kita boleh buat sama ada melalui menggunakan teks ataupun menggunakan audio. Kita record audio. Jadi kadang-kadang student kita ni, budak-budak yang umur 18 hingga 20 tahun ni, dia kurang membaca. Tapi kalau WhatsApp, kalau audio tu mungkin dia akan dengar. Ini ciri-ciri budak sekarang ni, dia kurang membaca lah. Tapi dia mungkin mendengar dan melihat tu dia lebih boleh memberi tumpuan. Kalau macam kita ni, zaman-zaman kita ni kebanyakannya kita selesa membaca kan. Tapi budak-budak ni kadang-kadang dia selesa mendengar dan menonton dan melihat. Jadi kalau kita nak masukkan audio, kita just je klik pada mikrofon pada bahagian bawah ni. Okey, jadi kita klik dan kita boleh cakap lah. Tapi jangan cakap lama-lama sangat. Dia bukan maksima, maksudnya by nature dalam maksimum 90 saat lah kita bercakap. 90 saat tu lama lah, tapi jangan lebih 90 saat. Kalau tak, tu dah akan jadi boring. Ni saya tengah rekod ni. Jadi rekod tu berdasarkan telefon lah. Ada telefon yang kena hold, ada yang telefon kena tap 2 kali kan. Jadi terpulang ikut telefon tuan puan. Okey, ni contohnya. Dan kita boleh cakap lah. Tapi jangan cakap lama-lama sangat. Dia okey.
Baik, seterusnya tuan-puan perlu rancang sesi pembelajaran. Ini yang penting lah. Dan setiap satu sesi pembelajaran tu, ringkas saja 5 hingga 15 minit. Kalau 5 minit tu comel yang cantik lah. Nampak macam sekejap kan, tapi sebenarnya itu hanya 5 hingga 9 minit ni sesi penyampaian nota saja. Belum masuk sesi soal jawab, lepas tu kita akan buat short quiz ke contohnya. Okey. Tapi kalau tuan-puan rasa macam sekejap juga, jadi tuan-puan boleh pecahkan sesi PMP tuan-puan. Katalah tuan-puan dalam satu sesi pembelajaran tu tuan-puan nak cerita mengenai, tuan-puan nak ada 4 subtajuk contohnya, jadi tuan-puan boleh pecahkan pada 4 bahagian. Okey. Jadi antara satu bahagian ke satu bahagian tu mungkin boleh rest dulu 10 minit, 5 minit dan sebagainya lah. Sebab masalah dalam WhatsApp ni adalah tumpuan. Jadi bila kita belajar dalam WhatsApp ni, jadi tumpuan pelajar tu sukar untuk dikekalkan. Sebab dia benda dalam telefon ada macam-macam. Lepas tu tengah WhatsApp dengan awet contohnya kan. Jadi benda tu agak akan melarikan tumpuan sedikit student lah. Jadi untuk kekalkan tumpuan student, kita akan buat pendek. Mana kita akan pecahkan sesi pengajaran kita. Okey, perancangan sesi pembelajaran ni kita boleh ikut model TED-Ed. Jadi kita tengok dulu secara ringkas. Okey, jadi model TED-Ed ni kita boleh tengok dekat web. Okey, jadi dalam set pembelajaran TED-Ed ni dia ada lesson title. Jadi pada setiap pengajaran kita tu kita kena ada tajuk lah. Selain ada tajuk, kita kena bagi tahu juga dia punya objektif. Jadi student dapat tahu dia punya hasil akhir yang dia akan dapat. Kena bagi tahu juga masa. Agak-agak berapa minit sesi ni? 5 minit, 10 minit. Jadi dia boleh jangka kan. Dia boleh set dalam minda dia. Oh, 5 minit tak lama kot. Lepas 5 minit ni boleh chatting dengan makwa balik lah. Dia boleh fikir begitu. Okey, jadi kita kena bagi tahu pada lesson title ataupun pada permulaan tajuk, objektif, masa dan kau boleh sedikit induksi lah. Ataupun preview apa yang dia akan belajar pada hari ni. Kemudian kita boleh set let's begin. Let's begin ni kita boleh masukkan nota. Nanti kita akan tengok nota apa yang sesuai untuk digunakan dalam WhatsApp. Kemudian pada bahagian think. Pada bahagian think ni kita boleh bagi satu quiz. Satu set quiz. Quiz pendek 5 soalan ke 3 soalan ke untuk cek pemahaman dia. Jadi kita akan tengok quiz ni nak buat macam mana. Kemudian dia ada dig deeper. Gali lebih dalam. Gali lebih dalam ni mungkin kita boleh bagi satu resource lain yang mungkin kita dapatkan pautan daripada internet tentang maklumat lanjut mengenai sesuatu topik. Okey, jadi dia boleh baca dan boleh kalau boleh pautan tu dia baca tak lebih daripada 5 minit lah. Jadi kalau boleh dalam website tu mungkin dia baca dalam seminit habis baca, 2 minit habis baca. Jadi itu lebih efisien daripada kita melambatkan student beberapa pautan suruh dia baca semua. Jadi memang student tak baca. Dia nanti tak dapat apa-apa. Jadi at least kita bagi dia sedikit dan dia dapat yang sedikit tu dia dapat semuanya. Daripada kita bagi banyak satu apa pun tak dapat. Okey. Kemudian kita boleh bagi satu discussion, kita boleh buka satu soalan ataupun kalau dalam situasi kita mungkin kita boleh bagi satu soalan pengiraan kan, bagi subjek engineering, subjek matematik, kita boleh bagi satu soalan pengiraan, jadi dia jawab dalam tempoh yang kita tetapkan lah 5 hingga 10 minit lah. Okey. Jadi dia jawab, kemudian mungkin dia boleh share di grup WhatsApp tersebut dia punya jawapan dia. Okey, dan kita semak secara sepintas lalu.
Dan last kali kita boleh tamatkan kelas kita. Kita bagi kesimpulan. Okay, mungkin kesimpulan ni kita boleh bagi secara audio, secara teks ataupun kita dah siapkan image dalam bentuk mind map kepada pelajar sebagai kesimpulan pada sesi tersebut. Okey, jadi model pada TEDx ni memang lengkap. Kalau tuan-puan rasa macam tak boleh buat semua, jangan tinggal semualah. Okey, kalau tak boleh buat semua, rasa macam discuss tu macam susah je nak buat kan. Tak apalah, tinggalkanlah. Tapi jangan tinggalkan langsung step ni lah. Sebab step ni akan membantu kita mengawal sesi PNP kita dengan lebih berkesan. Okey, yang keenam kita kena sediakan bahan PNP lah. Dan bahan PNP tu kita kumpul dalam satu tempat, dalam satu folder. Jadi kita tinggal lancarkan saja ke dalam grup WhatsApp tersebut. Jangan masa kita buat tu barulah kita nak menaip ayat dan sebagainya. Jadi dia akan mengganggu pace pembelajaran. Kalau boleh bila kita masuk nota tu kita letak. Jadi dia akan lebih smooth lah pembelajaran. Janganlah kita letak kemudian 10 minit kemudian baru kita letak bahan yang seterusnya. Pada subtopik yang sama, pada subtajuk yang sama, tapi dia ambil masa. Tak naklah begitu. Jadi kita kumpulkan, kita siap-siapkan dulu bahan kita, baru kita lancarkan lah. Dia sama macam kelas secara bersemuka lah. Jadi kelas secara bersemuka pun kadang-kadang kita dah ready dengan bahan kita kan. Kita dah tahulah, okay, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa. Sama juga dengan online. Kita pun kena merancang lah. Dan kita kena sediakan bahan kita dalam satu tempat. Okay, mungkin kita boleh buat to-do list. Apa benda yang perlu, nota yang perlu kita ada. Dan pastikan bahan tu kita sediakan sebelum kelas lah. Okey, sejurus sebelum kelas. Kita kena ingatkan kembali pelajar tentang peraturan grup. Yang mula-mula tadi tu kena copy balik. Kena bagi tahu balik pada student ataupun kita rekod balik suara kita ataupun kita guna recording yang kita dah buat tu, kita ingatkan balik pada pelajar. Okey, dan pastikan kita fokus dan sentiasa bersedia lah. Macam kita harapkan pelajar untuk bersedia dan fokus sama juga dengan kita. Kalau boleh masa sesi pengajaran kita tu kita fokuslah. Kita berada di satu tempat workstation kita ke atau kalau kita bekerja di rumah tu kita bagi tahu anak-anak kita mama nak buat kelas ni 1 jam. Jadi adik jangan kacau mama contohnya gitulah. Okey, jadi bila dah tu kita boleh dah sedia semua bahan, semua dah ada dah, preparation mental dan fizikal semua ada dah, kita boleh start kelas kita lah. Okey, semasa kelas kita boleh guna Google Form. Macam saya guna tadi tu Microsoft Form. Jadi saya tak tahu apa masalah dia, mungkin sebab ramai yang masuk dalam satu tempoh masa yang sama. Ataupun yang keduanya mungkin ada yang tak daftar lagi akaun Microsoft 365. Jadi dia tak boleh nak masuk juga. Jadi gitulah. Nanti Microsoft Form ni pun saya tak berapa familiar lagi. Kita tengah belajar lagi lah cara penggunaan dia yang efektif. Tapi kehadiran belajar kita boleh guna Google Form macam ditunjukkan tadilah. Masa mula-mula tadi tu kan kita bagi satu QR code dan student daftar kehadiran dia. Ataupun kalau tuan-puan rasa Google Form ni macam leceh, kita boleh tengok pada mesej kita siapa yang telah baca mesej kita. Okey, saya tunjuk contoh Okey, katalah ini contoh saya dalam grup PA saya. Jadi kita boleh klik pada certain message kita. Kita boleh klik pada message info. Jadi kita boleh tahu siapa yang dah baca dah nota kita. Afi, Aida, Atika, Farah, Farhan, Fatin ni semua dah baca dah. Ada tak yang tak baca lagi? Oh, ada lagi yang tak baca. Amin, Aizal, tak tahu tak baca ke ataupun saya tak pasti. Dia tak baca lagi ataupun dia biarkan saja ke, dia nampak dah notification tu tapi dia tak buka grup kan. Jadi itu adalah cara lah untuk kita semak kehadiran pelajar secara manual. Dan kita boleh tahulah dia boleh dah baca atau tidak kita punya bahan PNP kita. Okey, saya letakkan link ni. Mungkin slide ni tuan-puan boleh tengok di email dan saya akan bagi selepas kursus ni. Macam mana untuk melihat kehadiran. Melihat mesej kita tu telah dilihat atau tidak.
Dan kita perlu mulakan kelas berdasarkan rancangan mengajar, bukan rancangan mengajar yang kita buat dalam FRP tu. Tapi ni rancangan mengajar untuk sesi tersebut. Macam kita kalau secara kelas offline, rancangan mengajar tu dah ada dalam kepala kita kan. Kita tahu, okey, masuk kelas ni nak ajar apa, ini ada dah dalam kepala kita. Nak buat apa dalam kepala kita. Biasa kita simpan dalam kepala kita lah. Tapi dalam WhatsApp ni, kalau boleh kita sediakan bahan tersebut. Rancangan mengajar tu walaupun ada dalam kepala kita, tapi bahan-bahan tu ada dah lah depan mata kita. Kita tinggal letak saja dalam WhatsApp. Gitu. Selepas kelas, kita perlu semak balik nota-nota yang kita hantar. Takut-takut tersalah hantar. Jadi bila tersalah hantar tu kita betulkan, oh ni silap. Benda-benda tu kadang-kadang mungkin boleh terjadi lah. Kita manusia tidak lari daripada melakukan kesilapan. Okey. Kemudian kita bersedialah untuk kelas seterusnya. Sama macam kelas biasa juga. Okey. Kita dah masuk bahagian yang terakhir kot. Bahagian terakhir. Cara untuk membangunkan bahan PNP untuk kegunaan WhatsApp. Sekejap saya teguk air. Jadi kita kembali kepada slide kita. Ini saya ulang balik lah. Saya ulang balik. Macam mana untuk membuat nota ataupun membuat bahan pembelajaran kita berdasarkan model TED-Ed ni lah. Okey, pada permulaan kelas ini yang kita perlu sampaikan dalam grup WhatsApp. Okey, pada permulaan kelas tu ataupun pada mula-mula lesson title ni, kita bagi tahu pelajar tajuk-tajuk pelajaran yang kita nak belajar pada hari ni. Kita bagi tahu, okey, hari ni kita nak belajar pasal apa dia. Kemudian kita bagi tahu ada berapa bahagian. Kalau macam tuan-puan ada satu bahagian, satu je lah. Kalau ada 2 ke 3 ke bagi tahu lah. Okey, kita akan ada 4 bahagian. Setiap satu bahagian 5 hingga 15 minit. Dan antara satu bahagian ke satu bahagian kita akan rehat 10 minit. Kita bagi tahu student macam itulah. Ini contoh. Contohnya tajuk utama dia adalah perintah kawalan contohnya. Jadi tajuk kecil dia PKP, PKPD. Dan setiap tajuk tu 5 hingga 15 minit. Maknanya topik PKP 5 hingga 15 minit. Rest 10 minit, kita masuk pula PKPD. 5 hingga 10 minit. Rest, masuk pula topik seterusnya. 5 hingga 10 minit, rest 10 minit, masuk pula topik seterusnya. Jadi bagi setiap permulaan bagi tajuk kecil, kita bagi tajuk lah. Tajuk subtopik tu apa? Kita bagi tahu siap-siap pelajar. Jadi tahu, okey, nak belajar benda ni. Objektif bahagian tersebut. Objektif dia adalah untuk mengetahui apakah ia PKP. Contohnya. Seterusnya kita kena ada induksi. Set induksi. Maknanya kita buat sedikit pengenalan lah. Okay, secara ringkas. Jadi induksi ni kita boleh gunakan audio suara. Ataupun kita boleh gunakan teks lah, bertype. Tapi kalau boleh jangan panjang-panjang lah. Ringkas je. Kalau teks tu mungkin satu perenggan cukup lah. Gitu. Dan saya tertinggal dekat sini, kita kena bagi tahu masa pembelajaran kita. Jadi dia boleh bersedia secara mental. Berapa lama PNP ni. Jadi kalau boleh jangan lama sangat lah. Bila lama dia akan down lah. Alamak, encik ni nak buat sekali 1 jam contohnya. Dia rasa lama online 1 jam. Kalau main PUBG tu 3 jam pun steady je sebenarnya kan. Okay, jadi nota kuliah yang kita buat ni, dia perlu memenuhi konsep KISS. Keep it simple and short. Jadi bila dia terlalu sarat, jadi student akan jadi pening lah. Jadi masalah kita sebagai educator ni, semakin lama kita mengajar, kita semakin jadi terror. Jadi bila kita semakin terror, kita nak memberikan keteraan kita tu, kehandalan kita nak bagi pada student. Tapi kadang-kadang student dia belum sampai tahap dia. Jadi kita kena bersabarlah. Kita kena bersabar. Sebab mungkin kita dah mengajar subjek ni 20 tahun. Student kita umur 20 tahun. Jadi kita perlu macam mana kita perlu rendahkan sikit level kita tu supaya sesuai dengan pelajar. Jadi kita bagi nota tu yang simple. Dan kita harapkan knowledge yang kita bagi tu basic.
Dan dia boleh berkembang sedikit demi sedikit secara evolusi lah untuk dia mendalami sesuatu topik tersebut. Jadi ini sebenarnya cabaran kita terutamanya pada pensyarah-pensyarah yang lama lah kan. Dan saya pun merasai juga walaupun saya tak berapa lama. Jadi saya rasa benda tu agak macam ni, agak mengganggu jugalah. Sebab kita rasa student kita macam makin lama kita ajar makin dia tak faham. Sebenarnya bukan dia tak faham. Tapi tahap kita tu dah tinggi sangat kan. Kita dah tahu banyak benda. Jadi kita kena back to basic lah untuk mengajar. Kita kena keep it short and simple. Dan kita berpandukan silibus sudah memadai sebenarnya. Okay, selain daripada itu, untuk pembelajaran online ni tak kisahlah WhatsApp ke ataupun secara webinar ke dan sebagainya, nota kita tu kena pelbagai. Kalau kita nota dalam CDOS pun kita kena pelbagaikan, contohnya. Okay, jadi nota yang pelbagai tu kita kena ada teks. Teks ni maksudnya kita bertype lah. Kita type dalam WhatsApp tu, kita bagi dia dalam bentuk teks. Yang kedua dalam bentuk gambar. Yang ketiga dalam bentuk audio, video dan juga pautan. Jadi kelima elemen ni kena ada lah. Tapi kalau dalam WhatsApp ni saya cadangkan untuk banyakkan audio. Sebab dia ringan dan juga budak-budak sekarang ni dia lebih suka dengar audio lah. Berbanding dengan baca. Dan juga tengok video pun, kalau video PNP tu dia tak berapa nak tengok lah. Okay, untuk teks, key dia sama juga. Keep it short and simple. Jadi kalau boleh maksimum 25 perkataan satu perenggan. Maksimum. Jadi 25 perkataan satu perenggan ni, bila student tengok melalui handphone, dia akan lebih kurang akan ada 5 baris. Mana maksud saya? Jadi maksudnya satu baris, 5 patah perkataan. Jadi bila lebih pada 5 baris, dia akan jadi nampak panjang. Jadi bila nampak panjang, student akan rasa keberatan untuk baca. Kita pun kan, kalau orang forward WhatsApp kan. Kalau tengok WhatsApp tu, show more kan. Kalau 3 kali show more, kita tak baca lah. Scroll gitu je lah kan. Sama juga dengan student punya pemikiran, punya view. Dan kalau boleh satu perenggan tu, setiap satu post, 1 hingga 3 perenggan sahaja. Jangan panjang-panjang. Macam ni. Ini kita boleh anggap dia macam satu perenggan lah. Lepas satu perenggan ni, kita selangkan dia. Kita spacekan dia. Ini perenggan kedua. Ini perenggan ketiga. Ini sebab saya tengok dalam komputer. Jadi dia akan nampak panjang gini lah. Kalau student punya view dalam handphone, dia akan jadi macam gini lebih kurang. Oh, tak jadi juga. Tak jadi. Dia maksimum ni. Kalau dalam telefon, paragraf ni akan jadi 5 baris. 5 ke 4 baris, saya tak pasti. Kalau yang ni 3 baris. Yang ni boleh jadi 2 atau 1 baris. Jadi kalau boleh jangan panjang-panjang, pendek-pendek je. Dan setiap satu perenggan tu kita spacekan. Ini kalau kita nak type lah. Kalau tak nak type, kita cakap. Kalau cakap tu lagi senang sebenarnya kan. Okey, kemudian kita selangkan setiap perenggan ni. Macam saya tunjuk tadi, contoh kita selangkan setiap perenggan. Dan kalau boleh jangan pendek sangat lah. Kadang-kadang kita buat satu ayat. Bukan satu ayat, satu perkataan. Contohnya, kita buat. Kan, ini contoh je. Satu ayat, satu. Jangan terlalu banyak macam gini. Jadi dia sudah akan nampak yang belum dibaca tu dia akan nampak banyak dan dia akan rasa banyaknya. Dan juga susah untuk dia capture data yang kita sampaikan. Jadi kalau boleh buat macam inilah. Dia akan nampak lebih kemas dan lebih nampak profesional. Dan kalau boleh teks ni, saya lupa juga tertinggal kat sini. Kalau boleh gunakan ayat standard. Maksudnya ayat yang standard lah, yang skema sikit lah. Sebab apa kadang-kadang student kita ni pelbagai latar belakang. Jadi short form dia dengan short form kita mungkin tak sama. Kita mungkin DR tu kita merujuk kepada doktor contohnya. Student mungkin DR tu dia merujuk kepada dari.
Jadi kalau boleh biar ayat standard supaya penyampaian kita tu semua orang boleh faham. Sebab sekarang ni zaman short form kan, zaman media sosial ni kebanyakan orang nak type short form. Jadi kalau boleh biar ayat yang standard dan biar tulisan itu kita tu kemas. Ada titik, ada koma, kan? Ada huruf besar, huruf kecil, permulaan ayat. Jadi dia akan nampak kemas sebenarnya. Benda tu bukan kita nampak kita skema, tak, benda tu kemas. Dan kita akan selesa untuk membaca. Tuan-puan bayangkan, tuan-puan baca buku yang ayat dia standard dengan tuan-puan baca orang share di kisah rumah tangga. Kan kadang-kadang orang share di kisah rumah tangga tu, saya bukan like page tu, tapi ada orang like page tu dia share kan. Jadi saya tertengok juga. Jadi ada kadang-kadang dia tulis tu dia punya confession tu panjang jela, tak ada titik. Dia pakai 3 titik, lepas habis satu ayat 3 titik. Jadi benda tu mengganggu. Jadi kalau boleh biar tulis ayat dengan standard lah. Dan nampak juga kita punya profesionalisme kita tu. Gitu. Okay, gambar sama juga. Keep it short and simple. Sebab dalam paparan WhatsApp ni gambar tu kecil tau. Handphone student tu kecil. Jadi jangan terlalu banyak hiasan-hiasan dalam kita punya gambar tersebut. Kalau boleh kita fokus kepada gambar ataupun kepada apa yang kita nak sampaikan. Jangan adalah awal-awal larat ke, tak nak lah kan. Jadi biar dia padat. Simple je. Okey, gambar ni kita boleh buat slide contohnya. Kita buat slide. Kita boleh buat slide macam kita mengajar di kelas yang biasa. Kita buat slide. Kemudian slide tu kita convert ke dalam bentuk image. Jadi selepas kita post satu image, kita bagi penerangan terhadap image tersebut ataupun slide tersebut. Jadi saya tunjuk, contoh kita pakai PowerPoint, macam mana kita nak convert menjadi gambar. Okey, kita pakai slide ni lah. Kita pakai slide ni. Okey. Katalah kita dah buat nota dalam PowerPoint, kita buat dah siap dah. Sekarang kita nak convert setiap satu slide ni dalam jadi bentuk gambar. Okey, jadi kita pergi file. Saya tak ingat cara dia. Jadi dah tidak ni. Sebab ini Microsoft 365 punya format kan. Okay, save a copy. Kita pilih image. Okay. Boleh pilih sama ada PNG ataupun JPEG. Tapi saya suka PNG. Dia ada beza PNG dan juga JPEG ni. Tapi saya tak ingat apa beza dia. Tapi saya prefer PNG. Okay, jadi more option tu dia akan, bila kita klik more option ni, dia akan tunjuklah kat folder mana kita akan save lah. Okay, dan juga nama file tersebut. Okay. Okay, kemudian kita save saja. Jadi bila kita nak save, dia akan tanya, adakah kita nak save slide ini saja? Slide yang current slide tadi tu, current view tadi tu. Ataupun all slide. Kalau tuan-puan nak buat all slide, boleh klik all slide. Jadi dia tengah convert ni. Bla 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 bla. Okey, dia bagi tahu dah directory dia. Jadi kita tengok directory dia. Ini dia. Jadi setiap gambar, setiap slide daripada PowerPoint itu dah menjadi satu gambar. Ada 39 slide, jadi ada 39 gambar. Okey, yang menonton di Facebook mungkin kalau ada pertanyaan boleh bagi komen untuk sebarang pertanyaan. Okey, Encik Muhammad Fauzi dalam kita punya chat ni dia bagi tahu PNG sesuai untuk web sharing. Ya betul. Itu salah satu kelebihan je lah. Okey. Jadi kalau untuk WhatsApp saya rasa better ambil PNG sebab PNG sesuai untuk online punya sharing. Kalau JPEG untuk printed. Okey, ini slide. Ini dalam bentuk slide ni. Jadi slide ni kita boleh letak dalam grup WhatsApp. Okey, katalah untuk pengenalan kelas. Kita just tarik, letak sini saja. Okey, ada dah gambar. Kemudian kita boleh masuk audio. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelas pembelajaran online melalui WhatsApp. Jadi kelas ini akan mengambil masa lebih kurang 10 minit untuk satu sesi dan kita akan belajar selama 4 sesi. Ini contoh je. Jadi ada audio. Jadi gambar, penerangan audio.
Jadi kita tak perlu nak type. Tapi audio ni dia ada syarat-syarat dia lah. Nanti kita akan tengok. Bukan syarat-syarat dia lah. Dia punya rule lah supaya sesuai untuk pendengaran pelajar. Okey, boleh juga guna Canva. Canva ni pun menarik juga. Saya demo sikit Canva. Sebab dalam Canva ni ada template untuk slide show jugalah. Kita boleh ambil presentation. Okay, template dia cantik-cantik jugalah. Jadi kalau tuan-puan pandai guna PowerPoint, Canva ni pun insya-Allah tuan-puan pandai gunalah. Dan template dia tu cantik-cantik lah. Eye catching lah punya template. Jadi template yang cantik pun membantu juga untuk sesi PMP. Jadi student seronok untuk melihat. Okey, dan macam Canva ni kita boleh add new page. Kita boleh masuk page baru. Jadi maknanya dalam satu ni kita boleh macam slide PowerPoint lah. Last kali tu kita boleh download dia. Dan menariknya boleh download sebagai PowerPoint. Edit pula di PowerPoint. Jadi Canva ni memang syok lah guna sebenarnya. Jadi kita boleh download. Kat download ni kita boleh pilih. Nak download pakai apa. Tapi kita nak image kita boleh pilih PNG. Okay. All page ke ataupun nak page asing-asing. Jadi boleh belaka. Okay. Jadi ni Canva lah, kelebihan Canva lah. Mungkin boleh buat satu kursus khas mengenai Canva kot. Sebab banyak kegunaan Canva ni yang menarik untuk kita gunakan. Okay, minima size dalam WhatsApp ni adalah 192 x 192 pixel. Jadi lebih kecil daripada tu dia akan besarkan jadi 192 x 192 jugalah. Okay. Tapi maksimum dia adalah 800 x 600 pixel. 800 x 600 ni kecil lah. Kita boleh anggap kalau dalam dunia grafik ni kecil lah. Kalau lagi besar dia akan resize jadi 800 x 600 pixel. Jadi ni agak teknikal sikit. Tapi tak apa. Dia sebenarnya kalau gambar ni kita upload dalam WhatsApp dia akan automatic resize. Macam gambar tadi tu yang kita buat tadi sebentar tadi. Yang ni size dia, kita boleh tengok size dia. Size dia 1280 x 720 pixel. Tapi bila masuk dalam WhatsApp dia akan resize jadi 800 x 600 maksimum. Jadi tak perlu bimbang lah. Gambar kita tak perlu bimbang. Masuk dalam WhatsApp dia akan shrinkkan sendiri. Tak ada masalah gambar. Dia dalam WhatsApp ni paling baik gambar segi 4 lah, square. Paling baik lah. Tapi kalau gambar kita rectangle pun okey juga. Janganlah gambar kita tu horizontal. Kan macam telefon ni kan horizontal kan. Jadi dia tak akan dapat penuh lah. Dia akan WhatsApp akan display yang tengah ni je. Nampak ke gambar saya? Nampak tak video saya? Tak nampak Okey. Jadi kalau boleh segi 4 sama, square. Jangan apa nama? Jangan rectangle rectangle okey. Rectangle okey, tapi jangan rectangle tapi menegak macam ni. Jadi WhatsApp akan papar gambar yang tengah ni je. Dia takkan papar semua. Jadi student kena klik dulu baru dia akan keluar besar. Okey, letak gambar kemudian bagi penerangan dalam audio. Itu memang yang terbaik lah. Macam kita mengajar dalam kelas kan. Kita bagi slide, kita terangkan slide tersebut. Kita bagi slide, kita terangkan slide tersebut. Baik, seterusnya adalah audio. Audio ni kalau boleh keep it short lah. Pastikan tidak lebih daripada 90 saat. Kalau rasa nak lebih pada 90 saat, kita berhentilah kejap kan. Kita cakap dalam 1 minit. 1 minit pun lama sebenarnya. 1 minit, kemudian kita cakap pula poin yang kedua 1 minit. Jadi biar dia pendek-pendek lah. Biar dia ringkas saja. Kemudian kalau boleh sediakan teks lah. Ataupun key point untuk rakam audio. Jadi tak adalah kita akan bunyi gitu kan. Apa nama gitu. Jadi biar perbualan kita tu rancang. Jadi benda ni susah juga nak buat. Kalau saya sendiri pun saya rasa macam susah juga untuk buat. Tapi untuk kelancaran PNP kita kena buatlah juga Kita kena ada key point lah. Ataupun kalau tuan-puan yang terror yang handal key point ada dalam kepala pun okey juga kan. Saya rasa benda ni tak ada masalah untuk pensyarah untuk cakap secara spontan lah. Okay, cara hantar audio WhatsApp ada dalam link. Nanti slide ni saya akan share. Mungkin hari ni ataupun paling lewat, mungkin besok lah kot. Saya akan share.
Cara untuk hantar audio WhatsApp. Sama je macam tadi tu. Sama je. Okey, dia yang susah sikit nak hantar video lah. Hantar video melalui WhatsApp ni susah sikit. Sebabnya video dalam WhatsApp ni dia limit 16 MB. 16 MB ni kecil sangat lah. Sebab video biasa, katalah video yang kita produce dalam 3 minit ke, macam itu, video 3 minit, dia punya size adalah 200 MB hingga 500 MB. Jadi kalau 16 MB tu kita kena resize dia jadi betul-betul kecil. Gitu. Tapi apa-apa pun nota yang kita buat dalam bentuk video ataupun nota yang kita ambil daripada internet dalam bentuk video, kita kena pastikan dia keep it short and simple lah. Dan kalau boleh maksimum video ni 3 minit. Sebab orang tak tengok dah video panjang-panjang ni lah. Melainkan kalau video kita tu menarik kan. Macam video makan kan. Ada awet Jepun tu dia buat video masakan Melayu kan. Awet Jepun ke Korea kan. Jadi video dia panjang tapi syok lah tengok kan. Tapi kalau video PNP ni jarang orang buat panjang-panjang. Kalau kita tengok dekat internet video-video panduan yang orang putih buat secara official. Macam kalau kita tengok macam Canva punya official video ke ataupun YouTube sendiri official video dia untuk YouTube ajar cara nak guna YouTube, dia punya video pendek-pendek je. 1 minit, 2 minit, paling lama 3 minit. Macam tu. Jadi sama juga dalam video PNP ni kalau boleh video kita tu maksimum 3 minit. Okey, ni maksimum size dia 16 MB. Jadi kita boleh resize video menggunakan satu software yang kita boleh download di website handbrake.fr. Website ni free dan dia ada community lah yang buat benda ni menjadi free lah. Okay, saya tunjuk sikit Handbrake. Saya jarang guna Handbrake ni. Tapi saya rasa Handbrake ni yang paling senang untuk digunakan. Jadi saya share kepada tuan-puan. Okay, ni website Handbrake. Bukan website. Software Handbrake lah yang telah saya download. Jadi kita just drag and drop video yang kita nak resize dia. Okay, kita just drag and drop. Letak. Okay, macam ni video asal dia, size dia 45.8 MB. Size dia lah. Jadi kita nak resizekan dia bawah menjadi bawah 16 MB. Okey, kemudian kita pilih web optimize. Kemudian kita resize dimension. Biasanya kalau untuk WhatsApp 320 240. Ini memang sesuai untuk lihat di WhatsApp lah. Tapi tak apa, kita masuk je nilai, nanti dia akan kira ni. Dia akan output, dia akan adjust sendiri lah. Dia akan adjust jadi 427. Ini yang optimum size dengan yang ni lah. Dia ada macam skala-skala dia lah kan. Tapi tuan-tuan masuk je 320 240, tak apa. File tu ada dah. Okey. Jadi kita masukkan directory kita kat bawah ni, save as. Bawah ni Bawah ni kita save as. Kita klik browse ni. Okey, kita pilih directory kita. Kemudian kita start encode. Bila kita start encode, dia akan encode. Dia akan ambil masa jugalah. Tak ambil masa, mungkin dalam, kalau video ni tadi saya try dalam 3 minit, 4 minit macam itulah. Okey. Kemudian hasil dia macam ini. Ini yang saya dah convert. Video yang sama. Size dia hanya 2 MB. Mana ringan lah. 16 tu maksimum. Tapi kita resize jadi 2 pun okey. Jadi 2 ni lagi cepat lah. Student untuk loading pun cepat lah. Kalau dia punya internet edge pun sekalipun, boleh tengok. Tak perlu loading begitu lama. Okey. Jadi itu penggunaan secara ringkas Handbrake. Software Handbrake untuk resize video. Okay, jadi kemahiran ni tuan-puan kena ada lah. Kadang-kadang kita download video pada YouTube. Kita terus letak dekat Facebook. Dekat WhatsApp. Jadi tak boleh nak upload. Okay. Okay, boleh juga kita upload video ke YouTube. Katalah kita ada buat video PNP. Kita upload ke YouTube dan kita bagi link mengikut link ke WhatsApp. Tapi tuan-puan kena ada kemahiran lah untuk upload video dalam YouTube. Tapi sebenarnya upload video dalam YouTube ni senang je sebenarnya. Yang penting tuan-puan kena ada akaun Google. Akaun Google atau akaun Gmail tu akaun yang sama lah.
Jadi tuan-puan buka web browser ni, just buka YouTube. Kemudian kat sini tuan-puan kena sign up. Sign up tu guna akaun Google je. Jadi bila ada akaun Google tu maksudnya kita dah ada akaun YouTube sebenarnya. Semua orang yang ada akaun Google automatik ada akaun. Oh okey, ada orang mendiamkan saya. Okey, jadi saya ulang balik. Jadi untuk kita upload video, kita boleh upload melalui YouTube. Jadi bila kita dah upload melalui YouTube, kita boleh bagi link YouTube tu kepada di dalam grup WhatsApp kita. Okey, jadi untuk upload video YouTube, kita log masuk, kita type je youtube.com. Okey, kemudian kita login akaun Gmail kita ataupun akaun Google kita, boleh. Jadi semua orang by default yang ada akaun Google, dia akan ada akaun YouTube. Kemudian kita klik gambar create ni, atas ni, ada gambar create, upload video. Lepas tu kita drag and drop je video yang kita nak upload. Macam ni, kita drag je. Lepas tu kita lah bagi, paling ringkas kita bagi title lah. Bagi title dengan description sikit. Kemudian kita klik next sampai habis. Jadi kemudian kita akan dapat satu link. Contohnya link ni. Okay, kita copy, kita letak dalam WhatsApp. Tapi kita jangan tekan enter ni dulu. Kita kena tunggu dia keluar dia punya ni, thumbnail ni. Baru dia menarik. Kalau tak dia akan jadi kosong. Tak ada penerangan. Jadi baru kita tekan send. Kalau kita tak tekan, ni dah keluar dah. Kalau tak dia akan jadi macam ni. Jadi tak menarik lah ni. Jadi bila kita paste tu, kita kena tunggu kejap sampai dia keluar thumbnail. Ini kita panggil sebagai thumbnail lah. Jadi dia akan keluar cantik macam ni. Jadi student ada setengah telefon tu dia terus play kat sini. Dia tak pergi ke YouTube. Dia terus play kat sini. Tapi kelemahan dia akan pakai data yang agak banyak sikit lah. Jadi kalau student yang mempunyai data yang limited tu, sedih sikit lah nak tengok video tersebut. Okay. Okay, seterusnya boleh juga untuk kita video ni. Kita upload kita punya video ke cloud. Kalau tuan-puan rasa YouTube ni terlalu open. Tapi sebenarnya ada setting-setting dia YouTube ni. Tapi panjang pula nak cerita. Tuan-puan boleh upload ke cloud. Contohnya Google Drive ataupun OneDrive. Dan share link tersebut kepada WhatsApp. Jadi student pun boleh tengok juga. Tapi macam YouTube tadilah. Dia akan makan data yang banyak. Student tu dia akan menggunakan data yang banyak lah untuk menonton video kita. Okay, jadi bila kita dah buat kita punya bahan PNP. Okay, last kali kita minta student berfikir sedikit. Dan kita nak mengetahui pemahaman dia, kita boleh buat quiz. Jadi quiz ni kita boleh buat, yang paling simple kita boleh buat Google Form. Google Form ni yang paling ringan lah pada saya. Yang paling ringan, yang paling mudah. Sebab kebanyakan orang ada akaun Google. Jadi kita pakai Google Form lah. Jadi dalam Google Form ni kita boleh buat short quiz. Saya tunjuk sikit. Okey, ini Google Form. Jadi kalau tuan-puan ada akaun Google, akan dapat juga akaun Google Form ni. Dia sama macam YouTube. Kita ada akaun Google, ada Gmail, kita boleh ada akaun YouTube. Jadi kita just klik je blank. Okay, jadi kita boleh buat soalan lah. Ada multiple choice, ada chatbot, dropbox dan sebagainya. Panduan untuk buat Google Form ni, quiz Google Form ni dekat YouTube memang banyak lah panduan dia. Cuma untuk quiz kita kena set lah. Kita kena set quizzes. Make this a quiz. Baru dia akan jadi quiz lah. Dan kita boleh detect, collect dia punya respon lah. Gitu. Okay, seterusnya link. Link ni untuk bahagian dig deeper. Okay, lepas kita buat quiz tu, kita tengok respon student. Okay. Kalau boleh benda ni real time lah. Sebab kelebihan Google ni, Google Form ni kita boleh real time tengok respon student. Okay, jadi kemudian kita boleh bagi link kepada pelajar.
untuk maklumat tambahan. Jadi link yang kita bagi tu pun kalau boleh kita tapis lah website tu. Website tu kalau boleh website yang short and simple. Jadi pautkan ke website yang agak ringan, yang senang untuk loading. Dia punya konten tu ringkas tapi padat. Dan anggaran masa membaca tu tidak lebih daripada 3 minit lah kalau boleh lah. Ringan ni maksudnya mungkin kita boleh cari website yang kurang iklan. Sebab kadang-kadang website yang banyak iklan ni dia akan jadi berat sikit. Jadi kita boleh cari website yang ringan sikit. Biasa website yang ringan ni website daripada universiti lah. Dan kalau boleh anggaran masa membaca tu tidak lebih daripada 3 minit. 3 minit pun sebenarnya agak lama juga. Tapi tak apalah. Tapi maksimum 3 minit. Dapat seminit, 2 minit tu lagi cantik. Jadi macam saya bagi tahu tadi, kita kena rendahkan sikit kita punya tahap kita supaya student boleh faham apa yang kita sampaikan. Okey, ini bukan sesi soal jawab kursus ni. Selepas kita dah bagi pautan dig deeper tu, jadi kita punya sesi PNP kita dah hampir berakhir lah. Sesi PNP melalui WhatsApp. Jadi kita boleh buka sesi soal jawab selepas semua nota telah kita bagi sampai dig deeper tadi tu, sampai pautan tadi tu. Kemudian kita pastikan semua pelajar ataupun hampir ke semua pelajar telah seen nota tersebut. Nota yang kita bagi. Jadi simple je saya dah tunjuk dah tadi cara untuk kita tengok kita nak scene nota kita tu siapa yang dah tengok. Dan kita pastikan semua pelajar telah jawab kuis. Baru kita boleh buka pada sesi soal jawab. Jadi kita tak nak ada yang tertinggal lah. Kalau tak semua pun mungkin 80%, 90% dah jawab kuis, dah scene nota, kita boleh open untuk sesi soal jawab. Okey, caranya kita minta pelajar untuk kemukakan soalan dalam tempoh 5 hingga 10 minit. Kita bagi ruang untuk dia tanya. Cara dia dengan dia reply pada nota kita. Contohnya, dia nak tanya pasal ni, dia reply. Contohnya, saya tak faham yang ini. Contohnya kan. Jadi kita, okey, tak apa. Biar student tu tanya-tanya lagi. Lepas tu student lain pula tanya. Dan kita bagi tempoh 5 hingga 10 minit untuk pelajar bertanya. Jadi bila nak tanya tu dia kena reply pada nota yang kita bagi. Tujuannya supaya kita tahulah isu apa yang dia tak faham tu. Ataupun isu apa yang dia nak tanya. Kemudian bila habis tempoh 10 minit tu. Ataupun 5 minit tu kita stop. Kita bagi tahu okey sesi pertanyaan dah tamat. Sesi pertanyaan dah tamat. Jadi student tak boleh nak post. Kita jangan bagi student post apa-apa pertanyaan. Kemudian barulah kita jawab soalan pelajar tersebut. Tujuannya supaya dia tak jadi kalang kabut lah ataupun tak jadi bolok lah kan. Kalau tak bolok, kita nak jawab ada yang tanya. Kita dah jawab, tanya kan. Jadi pening lah kita kan. Sekurangnya bila kita buat macam itu, student bila nak tanya tu, ada kawan dia tanya soalan yang sama. Jadi tak tanya lah. Jadi kadang-kadang pelajar ni ada pertanyaan yang sama kan. Jadi kita tengah jawab tu ada pula soalan yang sama. Jadi pening. Jadi kita bagi masa ruang untuk pelajar bertanya. Kita stop dan kemudian kita akan jawab. Kemudian kita buka kembali sesi untuk bertanya lagi. Kod-kod apa yang kita bagi penerangan tu yang kita jawab tu dia tak faham lagi. Kita buka lagi. Kemudian kita ulang lah sampai limit yang tertentu ataupun sampai student tak ada nak tanya lah. Tapi student kita ni jarang juga bertanya kan. Kalau kelas bersemuka kan. Tapi kita tak tahulah mungkin kelas online ni mungkin dia akan lebih aktif bertanya ke kita tak tahu. Saya pun tak mengalaminya lagi kan. Jadi kita akan tengoklah bila mengalaminya nanti. Okey, kemudian dah habis sesi soal jawab, kita buka sesi perbincangan. Kalau macam kita subjek engineering ni, perbincangan ni mungkin kita boleh bagi satu soalan pengiraan, calculation, satu masalah. Okey, kemudian kita buka kepada perbincangan bebas. Student boleh bebas berbincang macam ni mungkin agak kalang kabut sikit lah. Tapi kita tengok je student jawab. Kan? Kita tengok je student bincang sama-sama dia. Kalau kita bagi soalan pengiraan, kan mungkin akan ada yang post jawapan dia. Dia ambil gambar, dia akan post jawapan pengiraan dia. Jadi kita tengok respon kawan-kawan yang lain macam mana. Salah ke, betul ke kan. Jadi kita tengok je. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah ataupun kusut, kita kena leraikan lah.
Dan biarkan sesi ni selama 5 hingga 10 minit lah. Jangan lama-lama sangat lah. Kalau tak, dia akan jadi overrun pula kita punya kelas. Dan kalau kita ada beberapa bahagian, dia akan jadi pula overrun bahagian yang lain kan. Ataupun topik kecil yang lain. Okey, dan penamat bukan penamat khusus ni, tapi penamat contohnya dalam kelas WhatsApp kita bersama pelajar, kita bagi kesimpulan sedikit. Kan, kesimpulan ni kita boleh bagi secara teks ataupun secara audio yang mudah kan. Audio lah paling mudah. Ataupun kita boleh siap-siap mind map ataupun infografik. Jadi mind map infografik ni kita boleh pakai 3 software ni lah. Genial, Canva dan juga PowerPoint. Okey, jadi saya tunjuk sikit Genial. Genially. Genial.ly. Okey, dia ada infografik sini. Infografik kita boleh tengok lah. Apa yang sesuai dengan template kita. Jadi kita boleh masukkan. Dia senang juga. Genial.ly ni sama macam lebih kurang macam Canva lah. Canva ni pun ada untuk infografik. Ni ada infografik. Pun ada juga dalam Canva. Okay, untuk buat infografik. Dalam PowerPoint pun ada juga sebenarnya. Tapi saya tak pasti yang 360 ni ada ke tak. Presentation ni ada infografik. Dalam template ada template untuk infografik dalam PowerPoint. PowerPoint ni power sebenarnya. Boleh buat video macam-macam lah. Ni ada dah template infografik dalam PowerPoint. Lawa-lawa juga ni. PowerPoint sekarang ni tak seperti PowerPoint yang dulu-dulu lah. Okay, saya demo sikit je. Kalau panjang-panjang jadi panjang pula kita punya kursus nanti kan. Okay, kemudian kita boleh preview. Kita bagi tahulah student apa yang dia akan belajar pada kelas yang akan datang. Okay, jadi saya rasa itu saja. Jadi saya buka kepada soalan. Jadi soalan ni boleh pada bahagian chatting pun boleh juga. Ataupun boleh tanya, boleh buka mikrofon boleh tanya. Ni Encik Ada Azman bagi tahu video lebih 16 megabyte boleh share sebagai dokumen. Ya, boleh share sebagai dokumen. Tapi limit dia 25 megabyte saja. Dokumen yang kita nak share dalam WhatsApp, saya rasa 25 lah tak silap saya. Lebih daripada 25 tu dia tak boleh nak baca lah. Saya rasa lah. Saya tak pasti. Tapi jadi limit dia juga. Untuk kita share video lebih daripada 16 megabyte ni, kita share sebagai dokumen. Dokumen tu ada limit dia juga. Tak silap saya 25 megabyte. Tak silap saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam penceramah. Ya, Haji. Saya ada soalan. Ya, apa dia? Sebab gini, sebab saya pakai iPhone. Okey. Macam mana nak backup tu sebab saya nak backup yang WhatsApp tu lah. Mesej WhatsApp tu. Oh, nak backup. Alamak, saya tak pandai juga nak backup ni. Sungguh saya tak reti. Kalau saya reti saya tunjuk. Tapi saya tak pandai. Sebab tu itulah. Okay. Saya tak tahu cara dia. Saya kadang-kadang pun terhilang juga WhatsApp di iPhone saya. Ada orang kata boleh backup dengan iCloud ataupun dengan Google Drive. Tapi saya tak pandai nak buat juga. Ya. Sebab iCloud penuh tu. Apa ni kena beli. Oh, okey. Beli lah banyak bisnes kan. Kena bisnes. Bukan. Untuk student. Okey. Pakai IQ apa kak? Beli je lah. Beli yang baru lah. Okey, Encik Ada Azman bagi tahu untuk dokumen lebih 100 megabyte. Ya, mungkinlah. Jadi terima kasih Encik Ada Azman, satu knowledge baru daripada saya. Maksudnya untuk WhatsApp, saya share sekejap skrin saya. Okey, kalau kita punya video yang kita nak upload tu lebih daripada 16 megabyte, jadi kita boleh attach dokumen. Bila kita attach dokumen ni, kita pakai ni, dia punya maksimum dia adalah okey, terima kasih Encik Ada. Satu benda baru. Jadi saya perlu ingat 25 megabyte tu tak tahu mazhab mana saya pegang kan. Tapi boleh pakai 100 megabyte kan. 100 megabyte. Kita try. Okey. Okey, ni video ni dia lebih kurang 45. Jadi kita try je.
Boleh. Kalau tak boleh, dia akan beritahu tak boleh lah. Ini 40 MB lebih. Tapi bila buka tu mungkin dia akan auto download ikut kepada telefon ataupun setting student tersebut lah. Okay, Encik Azwan dia beritahu kalau big size saya minta student hantar dalam Telegram. Ya betul, boleh juga dalam Telegram. Sebenarnya Telegram ni dia punya features dia tu lebih banyak. Tapi dia punya bandwidth yang digunakan agak besar sikit lah. Tapi features dia memang banyak. Jadi kita fokus pada WhatsApp ni sebab dia punya bandwidth dia, penggunaan data dia tu agak rendah. Dan juga macam share, macam awal slide tadi tu, dia punya penggunaan tu tinggi lah. Ramai orang ada WhatsApp. 98% ada orang ada WhatsApp berbanding dengan Telegram lebih kurang 25% saja. Jadi benda-benda ni kita ambil kira juga. Tapi Telegram kita boleh explore juga. Dan khusus Telegram ni akan dibuat oleh pihak HQ. Saya tak pasti bila. Nanti saya akan share maklumat dari masa ke semasa melalui grup WhatsApp dan juga email. Okey, ada apa-apa persoalan lagi? Jadi ramai yang faham lah ni kan. Sebab WhatsApp kan semua orang dah biasa guna kan. Tak ada masalah. Cuma strategi je lah kita kena plan dengan elok. Saya sebenarnya tak mengalami lagi. Tak pernah mengendalikan kelas melalui WhatsApp. Tapi ni apa yang saya dapat daripada pembacaan dan tontonan saya di beberapa channel YouTube lah. Okey, kalau tak ada kita pergi ke slide seterusnya. Okey, besok kita akan ada kursus Big Blue Button. Dan kursus ni melalui WhatsApp. Jadi saya nak try besok. Jadi ke tidak? Okey, jadi besok kita akan buat kursus melalui WhatsApp. Jadi tuan-puan boleh masuk kursus ni dengan scan image di bawah tu, QR code di bawah tu. Dan masuk kursus ni sebelum pukul 10 pagi besok. Sebab bila tuan-puan masuk selepas pukul 10 pagi, sebab kita akan bermula pukul 10 pagi. Takut nota-nota yang telah diberi lebih awal tu tuan-puan tak boleh nak tengok. Okey, jadi boleh masuk sebelum pukul 10 pagi. Tak apa, ini nanti saya akan sebarkan dalam email dan juga dalam grup WhatsApp e-pembelajaran PSMZA. Nanti penyelaras e-pembelajaran jabatan akan share lah dalam grup jabatan masing-masing. Okey, ini untuk esok Ada apa-apa lagi nak tanya sebelum kita tamatkan? Okey, Encik Rezwan ada bagi share kat sini. How to send any big file up to 1 GB from WhatsApp. Android apps. Jadi menarik juga. Minta mikrofon siapa yang tengah on tu. Okey, terima kasih. Jadi Encik Rezwan ni ada share di dalam chat. Jadi ini menarik juga. Tuan-puan boleh tengok lah. Ini pun satu knowledge baru daripada untuk saya. Okey, terima kasih sebab share. Tapi kontra dia bila kita boleh upload nota upload video lebih daripada 1 GB. Jadi dia akan makan student punya data lah. Itu kelemahannya lah. Tapi kita kena make sure student punya data tu mencukupi untuk setiap kelas kita lah. Okey. Jadi Ustazah Khairul Bariah harap Encik Nizam bagi nota. Tadi line internet saya bermasalah. Tak dapat ikuti tersekat-sekat. InsyaAllah nota ni saya akan share melalui email. Kursus yang lepas pun saya ada share dia punya nota melalui email. Cuma video tu saya akan upload kemudian lah. Sebab kita ada buat Facebook Live untuk sesi yang lepas. Tapi suara saya tak masuk. Salah setting lah tu. Jadi benda first time kan. Tapi yang sesi kali ni ada dirakamkan dalam Facebook e-pembelajaran PSMZA. Jadi recording saya akan ambil daripada situ lah. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum kita tamatkan sesi? Jadi besok kursus kita yang bukan yang terakhir lah. Yang terakhir untuk minggu ni. Kursus menggunakan Big Blue Button. Satu features dalam CDOS. Tapi kita akan buat kelas menggunakan WhatsApp. Jadi kita kursus menggunakan WhatsApp saja. Jadi tuan-puan minta akses sebelum pukul 10 pagi. Link nanti saya akan sebar-sebarkan kepada tim UPIM. Dan tim UPIM akan sebarkan ke jabatan masing-masing. Dan selepas ni saya rasa tuan-puan boleh fokus untuk menonton siri-siri webinar daripada JPPKK. Sebab banyak sangat tajuk di situ.
Dan kita di pihak UPIM PSMZ mungkin kita tak buat apa-apa khusus sehingga 25 Jun. Sebab kita nak bagi laluan kepada tuan-puan untuk menikmatilah ataupun menonton webinar yang disediakan oleh JPP KK. Dan sementara tu kita di UPIM PSMZ kita akan tengok apa yang JPP KK tak cover, kita akan cover lah. Terutamanya kita akan cover benda-benda yang basic. Macam basic nak edit video, basic gunakan tools untuk quiz, basic semualah. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, saya rasa kita tamatkan kita punya kursus di sini. Terima kasih sebab sudi join. Hari ini berapa orang join Yang menonton hari ini ada 172 orang. Okay, tak apalah. Okay, jadi terima kasih sekali lagi. Dan kita akan tamatkan sesi sekarang juga. Terima kasih sebab menonton.